أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama lagi kita berkumpul pada malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah online kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan dalam hidup kita semua insya-Allah. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin.
Semoga bacaan Al-Asma'ul Husna yang kita baca ramai-ramai tadi, Allah Ta'ala memelihara seluruh ahli keluarga kita daripada segala malapetaka, bencana, terutamanya wabak COVID-19. Wallah, insya-Allah. Harap-harap semua sihat belaka, yang menonton, yang baru online, yang daripada memula tadi sampai sekarang ya. Semoga sihat-sihat belaka insya-Allah dan diberikan kesejahteraan. Okey, sambungan kita malam ini. Semalam kita cerita, tengah-tengah cerita putus line lah pula, sabar je lah, ujian. Kita cerita tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Mereka melarikan diri, minta tolong, minta syafaat para Nabi dan Rasul. Kita dah cerita kan macam mana manusia lari pergi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata apa dia? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh tolong. Kenapa Nabi Adam tak boleh tolong? Sebab Nabi Adam kata, aku dah buat satu dosa. Kita dah sebut, Nabi Adam bukan buat dosa, tapi dia berijtihad dan dia tersilap dalam ijtihad dia, ya. Dan dia pun makan buah khuldi dengan sebab hasutan syaitan. Okey, kemudian Nabi Adam kata, pergilah cari Nabi lain. Izhabu ila Nuhin. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh. Kita pun pergi pula jumpa Nabi Nuh. Kita kata, wahai Nuh, tolonglah kami, syafaatkan kami. Dia kata apa dia? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku tak boleh tolong kamu. Sebab apa? Li'annani qad da'awtu bi da'watin. Kerana Nabi Nuh telah berdoa dengan satu doa yang tak sepatutnya dia berdoa dengan doa tu. Akhirnya anak dia pun tenggelam juga bersama orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Maka apa kata Nabi Nuh? Izhabu ila Ibrahim. Pergilah cari Nabi Ibrahim. Sampailah kita malam ni Nabi Ibrahim. Okey, kita cerita semalam. Cerita semalam Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di zaman dia ada seorang raja nama Namrud. Bila kita jumpa Nabi Ibrahim dekat padang mahsyar, kita kata, ya Ibrahim, anta khalilullah, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Ibrahim, engkau kan diberi gelaran khalilullah, yang paling rapat dengan Allah. Tolong syafaatkan kami, tolong syafaatkan kami. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Inna rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab mislahu ba'dahu. Nabi Ibrahim kata apa? Sesungguhnya Allah terlalu murka pada hari ini, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kenapa kau tak boleh tolong kami? Tolonglah kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tak boleh tolong sebab apa? Li'annani qad kazzabtu thalatha kazibatin. Kerana aku dulu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Kita dah cerita kan? 3 kali Nabi Ibrahim ingat. Sepanjang-panjang hidup dia pernah bohong 3 kali. Itu pun ulama' menafsirkan 3 kali itu bukan bohong, tapi bagi Nabi Ibrahim satu pembohongan. Kita ni pula sampai tak ingat berapa kali kita kelentong. Sejak beranak sampailah nak mampui, sempat lagi kelentong. Okey. Apa cerita yang pertama? Yang pertama Nabi Ibrahim kata, satu hari Namrud minta ataupun arahkan seluruh rakyat jelata supaya pergi ke konsert di Kerajaan Namrud. Semua kena pergi belaka. Tak boleh nak apa orang kata nak ponting, wajibul hunnah kena pergi. Jadi semua pergilah kecuali Nabi Ibrahim. Bila tentera Namrud tanya, dia buat spot check, kau kenapa tak pergi ni? Ibrahim, pasal kau tak pergi? Zaman dulu tak ada MC kan. Kalau ada MC boleh tunjuk MC, surat sakit. Habis tu Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim, aku sakit, aku tak sihat. Jadi dia pun bagi alasan kenapa dia tak pergi konsert tu, sebab dia saqim, dia sakit. Dia kata dia sakit. Nabi Ibrahim kata apa? Padahal aku tak sakit pun. Ulama kata tak, Nabi Ibrahim memang sakit. Memang sakit. Sakit apa? Sakit hati dengan maksiat. Sakitlah juga, dia tak tipu. Okey, itu satu. Yang kedua, bila orang pergi konsert, maka Nabi Ibrahim pun ambil kapak dia pun masuk dekat rumah Tok Pekong besar bapak sekali dekat Babylon. Nabi Ibrahim orang Babylon, Iraq.
Satu tamadun dunia yang hebat satu ketika dahulu. Nabi Ibrahim pun masuk, dia bawa kapak dia pun smack down semua tok pekong yang ada dalam kuil tu. Berdegang, belasah illa kabiruhum, kecuali tok pekong yang paling besar bapak kali. Macam kat Batu Cape tu. Yang tu dia tak belasah, dia biarkan. Yang kecil-kecil ni semua kena belasah belah ke barai hancur. Jadi bila dah barai dah hancur, Nabi Ibrahim pun balik rumah dia. Dia balik. Orang kampung, Tok Siak lah pula. Geng-geng ni lah, geng orang kampung yang pergi konsert semua tu kan. Diorang pun biasalah. Dah puas menyanyi. Orang muda, lagu orang muda. Lagu apa? Sinaran bintang di langit kini menghilang, teraba aku dalam kelam. Contohlah, aku pun dah lama tak dengar lagu dah. Kan, orang tua lagu orang tua. Lagu apa lagu tu? Berulang kali kau ulangi kesilapanmu. Itu lagu orang tua. Jadi senang cerita, orang tua, orang muda dah puas berkonsert, dah menyanyi terhegih-hegih berjadah semua. Dia orang pun nak balik sembahyang tobat. Balik sembahyang tobat, dia pergi masuk kuil tu lah. Tok Siak pun buka kuil. Dia buka-buka tu, Amar kita dekat bomlah. Ganja pasal apa? Pasal dia punya tok pekong tu dah barai. Dia punya tok pekong tu dah hancur mas. Semua dah hilang kepala, dah hancur-hancur semua. Kalau kabut, siapa punya gajah dia? Siapa punya gajah? Mengamuk. Maka dia panggil Namrus. Wahai tuanku, habis tok pekong kita kena belasah tuanku. Maka Allah Ta'ala pun merakamkan kisah tu dalam surah Al-Anbiya. Ana bacakan ayatnya. Allah berfirman dalam suratul Anbiya ayat 58. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung berhala tu juzazan, mana potongan-potongan barai hancur di belasah belaka, bersepah berterabur tok pekong ni, illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar sekali, yang besar bapak tu, yang tu Nabi Ibrahim tak pecahkan. Semoga mereka akan datang tengok apa yang berlaku. Lalu apa kata orang kampung? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Mereka berkata, siapa yang buat benda macam ni dekat Tuhan kami dia ni orang zalim lah. Orang zalim ke tu tak? Tu belasah tak pekong dia orang ni. Lalu apa kata orang kampung? Qalu, mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar cerita dekat tempat kita, kat kampung kita ni ada seorang nama Ibrahim. Confirm dia yang pecahkan. Lagipun dengar cerita dia seorang tak pergi konsert, orang semua pergi belaka. Apa kata geng-geng Namrus? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Tangkap Ibrahim. Mana dia? Biar orang ramai nampak dia. Tangkap belaka. Orang pun pergi rumah Nabi Ibrahim, dikeluarkan orang tangkap. Kena tangkap Nabi Ibrahim, dihadapkan di hadapan Namrus dan tentera-tenteranya. Qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Adakah engkau yang buat benda ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Masa itulah Nabi Ibrahim jawab. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Apa aku pula buat? Kau tak nampak tok pekong yang besar kali, yang besar bagak tu? Dialah yang buat, dia yang pecahkan. Sebab tu ada setengah riwayat kata, setelah Nabi Ibrahim belasah tok pekong, patung-patung yang kecil ni kan, kapak tu Nabi Ibrahim letak dekat tangan patung yang besar. Jadi patung besar tu bukan kapak. Nabi Ibrahim kata apa? Tu yang besar tu buat. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, kau tanyalah dia kalau dia boleh bercakap. Tanyalah dia kalau dia bercakap. Bila Nabi Ibrahim kata macam tu, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Maka orang kata, nak tanya patung ni, patung mana boleh cakap bodoh? Kau lah bodoh. Orang semua buat apa? Kau lah bodoh. Aku pula, engkau lah. Sama-sama dia bergaduh.
Summa nukisu ala ru'usihim. Lalu mereka pun tunduk, semua tertunduk belaka. Namrud and the gang semua tertunduk belaka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau dah tahu kan? Benda-benda tak boleh bercakap. Habis kau pergi bangang sembah apa hal? Smack down. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kenapakah kamu nak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun dan tidak memberi mudarat kepada kamu? Uffil lakum. Uffil lakum ni kita kata macam bangang engkau. Gitu bahasa smackdownnya. Botak engkau. Uffil lakum. Walima ta'buduna min dunillah. Bahasa Melaka telah habau korang ni. Kau sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata uffin macam benda tak elok lah kan. Bodoh lah kau ni. Dan apa yang korang sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun. Korang tak ada otak ke? Marahlah Nabi Ibrahim. Lalu apa kata orang kampung, geng-geng Namrud? Kau brengsek, kau kata kita bodoh Qalu hariquhu. Bakar dia. Kita bakar je. Lalu diarahkan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Wansuru alihatakum. Tolong Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kamu. Berikan bantuan kepada Tuhan-Tuhan kamu. In kuntum fa'ilin, kalau kamu nak buat. Tangkap Nabi Ibrahim. Tangkap baik. Bakar dia hidup. Kita tolong Tuhan kita. Okey. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Masa itulah Nabi Ibrahim pun dikenakan tindakan, dia letak dekat satu batang lastik. Besar bapak lastik kau, besar. Katanya batang lastik ni ada sampai sekarang dekat mana? Dekat Turki. Sebab Turki ni dulu termasuk kawasan Iraq kan. Turki pun sekarang area-area sepadan dengan Iraq juga. Jadi ana tak pernah pergi, tapi ada kawan pernah pergi tengok tempat tu lah. Ya, adalah wallahu alam tiang dua besar bapak tiang ni. Jadi dia orang buat letaknya apa nama? Apa macam manjanik plastik tu, dia pun tarik. Wah, dia pun lepaskan plastik tu. Nabi Ibrahim ni, ni cerita Nabi Ibrahim kan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika di plastik tu, dia pun terbang ke api. Masa tengah terbang ke api tu, tiba-tiba muncul malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ana Jibrilu, aku Jibril. Alaka hajatun, adakah kau perlukan bantuan, kau perlukan keperluan? Tengah-tengah all the way terbang ni daripada elastik nak masuk ke api ni. Api ni besar, berhari-hari dia nyalakan, berhari-hari marak gila kau tahu tak? Nabi dah tengah terbang ni. Tiba-tiba muncul Jibril. Ya Ibrahim, ana Jibril, alaka hajatun. Wahai Ibrahim, akulah Jibril. Engkau ada apa-apa keperluan ke? Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta fala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa kata Nabi Ibrahim? Adapun engkau, wahai Jibril, aku tak perlukan bantuan. Terima kasih banyak-banyak. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik wakil. Itu hebatnya level keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, yang luar biasa, yang sedikit pun tak bergantung kepada makhluk Allah. Jangankan manusia, Jibril pun dia reject. Kita orang bagi duit, sanggup jadi khadam, sanggup jadi keldai sampai ketua. Na'udzubillah min zalik. Goblok punya manusia. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah berfirman kepada api. Api ni kan, dia punya sifat dia kan marak, panas kan. Masa dia tengah bakar tu, tengah terbang tu, nak masuk dalam api. Lalu Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu kami berkata, wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat ke atas Nabi Ibrahim. Api ni kan dia panas kan. Bila api ni dapat arahan Allah, Allah kata, ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah kau sejuk dan selamat. Maka api ni mengarahkan seluruh AJK anggota-anggota api. Sejuk belakang. Aku nak cakap pun tak kerti, aku bukan api kan. Jadi api pun jadi sejuk. Ekor
Aircon baik. Nabi Ibrahim pun sampai. Syuuup. Jatuh dalam api. Jatuh. Tahu-tahu dalam api itu dah ada apa dia? Dah ada dia punya sofa. Kerusi relax. Sejuk. Apa ogawa nama tu. Yang kursi. Dah ada. Jatuh. Api ni nyala ni. Tapi dia sejuk. Dan dalam api itulah ada pelbagai jenis makanan, buah-buahan. Nabi boleh makan apple, makan anggur, makan musangking, makan lele. Sebab tu Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, dalam hidup engkau, di manakah tempat yang kau pernah rasa paling best sekali, paling tenang? Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika aku dicampakkan dalam api. Ketika aku dicampakkan dalam api, ketika itulah aku rasa itulah yang paling best sekali. Sampailah api pun padam. Bila api padam, Nabi Ibrahim pun keluar. Keluar kan. Okeylah. Itu yang kedua. Kedua cerita Nabi Ibrahim berbohong. Dia bohong masa bila? Ketika orang tanya, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Adakah engkau yang pecahkan patung-patung ini? Apa kata Nabi Ibrahim? "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Tanya aku pula, kau tak nampak patung yang besar? Dialah yang buat. Apa kata Nabi Ibrahim? Tak sepatutnya aku jawab macam tu. Sepatutnya aku jawab, memang aku yang buat, tapi aku cakap patung yang besar tu buat. Itu bukan bohong. Itu suruh panggil apa? So kau fikir. Kenapa kau bagi sebab patung ni goblok? Datuk patung tak boleh bagi manfaat. Itulah ceritanya. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Aku berbohong. Sepatut aku jawab, akulah yang pecahkan patung tu. Okey, faham cerita? Yang kedua, Nabi Ibrahim berbohong. Yang ketiga, fokus. Okey, yang ketiga ceritanya gini. Sorry, ada call masuk. Ada wartawan call. Kita terpaksa cut sekejap tadi. Okey, sorry. Balik ke cerita kita. Jadi kan, ketika minta ada follow kita, Safwan, nanti minta tolong call balik Tuan Nasri, wartawan Metro tu, cakap Ana tengah ngajar ni. Besok ada program tu. Okey, balik ke cerita kita ni. Yang ketiga, bila Nabi Ibrahim ni keluar daripada api, dia pun kena halau. Dan Namrus ni pun last sekali Allah Ta'ala hancurkan Namrus dengan apa? Dengan ba'udatan, seekor nyamuk. Sebab tu Allah Ta'ala ni, dia nak hancurkan manusia. Cantik Wan, cantik. Cun. Tadi di call Ana tadi. Mungkin pasal besok kot nak hantar bantuan. Okey. Jadi kan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala nak hancurkan manusia ni, tak payah hantar dinosaur ke, King Kong ke, makhluk asing ke, UFO ke. Tak payah. Allah Ta'ala hantar seekor nyamuk. Macam COVID-19 lah. Mana kau nampak COVID-19? Kena pakai mikroskop, teleskop, skop tu. Apa benda tu? Kau bakteria tu. Subhanallah. Ini makhluk Allah tu tak? COVID-19 ni makhluk Allah yang canggih, Allah utuskan kepada manusia. Huru-hara kita, kau tahu tak? Okey, jadi Allah Ta'ala hantar nyamuk. Maka nyamuk tu pun masuk dalam, kata minkhar. Minkhar ni masuk dekat hidung. Masuk, pergi dekat, masuk dekat dalam kepala otak Namrus ni. Masuk. Bila masuk nyamuk tu pun jogging kan. Namrus kata, kan sakit gila kau tu tak. Kita tak payah nyamuk masuk, na'udzubillah min zalik. Kalau kena resdung pun bengong kepala. Hacum. Itu bersin lepas boleh tahan. Kalau jenis bersin tadi, lagi jam. Ini nyamuk ni main dalam kepala. Ada dalam kitab sebut, nyamuk ni dia gigit otak Namrus. Sakit. Bila sakit, dia suruh pengawal, ketuk kepala aku. Buat apa tuanku? Ketuklah bodoh. Bagi nyamuk keluar. Baik tuanku. Dah keluar belum? Tak keluar bodoh. Ketuk kuat lagi tuanku. Kuat lagi. Tak keluar. Dalam kitab tafsir Israiliyat, wallahu alam, mungkin betul mungkin tidak, wallahu alam, berapa lama nyamuk tu berjoging,
pumping, rolling, benda lagi tak kerti aku nak sebut, funfair dalam kepala Namrus 40 hari. 40 hari kata. Allahu akbar, naudzubillah, Allahu akbar, naudzubillah min zalik. Bengong Namrus. Sakit. Sampailah satu hari Namrus dah tak tahan. Namrus kata dekat pengawal dia, "Katok kuat lagi lah, bodoh. Lagi kau tu katok. Betul tu. Betul kuat. Lagi kuat. Betul tu. Katok. Katok pada mampus terus Namrus. Mati orang tua kutuk tu. Bila mati Namrus, nyamuk pun keluar. La 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 la. Lek nyamuk kan. Kau jangan main-main. Dengan nyamuk kau tahu tak? Dengan nyamuk ni Allah Ta'ala boleh hancurkan satu kerajaan. Kau jangan main-main. Maka Nabi Ibrahim pun dihala keluar. Ni nak masuk cerita yang ketiga, macam mana kisah Nabi Ibrahim tipu. Bukan dia tipu, tapi dia kata dia tipu. Masa Nabi Ibrahim keluar ni, dia keluar dengan siapa? Dengan isteri dia, Sarah alaiha salatu wassalam. Jalan. Daripada Iraq dekat atas ni. Iraq turun, nak masuk ke Mesir. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Sarah, la tukadzibi hadisi. Wahai Sarah, kau jangan, mana kau kena ikut cakap aku tau. Kenapa bang? Kita akan lalu sebuah negara, sebuah negeri. Dekat negeri ni ada seorang raja. Dan masalah raja ni Sarah, dia suka sangat dekat bini orang. Dia tak suka anak dara. Dia suka bini orang. Orang kahwin anak dara. Tak, dia suka bini orang, raja ni. Maka wahai Sarah, kalau kita ditangkap oleh raja tu nanti, apabila raja tu tanya, "Man anti?" Siapa engkau ni? Memang confirm kena tangkap. Siapa yang masuk negeri tu, raja akan tangkap, arahkan supaya tangkap, dan dia akan interview. Kalau dia berkenan, dia rembat. Tak kira kau siapa, tapi dia utamakan bini orang. Dia suka ke bini orang. Na'udzubillah min zalik. Ada tau orang macam tu, dia suka bini orang. Jadi Nabi Ibrahim kata, Sarah, kalau kita kena tangkap nanti, kalau raja interview engkau, dia tanya kau siapa, cakap ana ukhtuhu, aku saudaranya, saudari Ibrahim. Jangan cakap aku isteri kepada Ibrahim. Kalau kau kata kau bini aku, mampus kau, habis, selamat kau nanti garang. Habis cakap apa? Ana ukhtuhu, aku saudara kepada Ibrahim. Tengok ulama kata apa. Perkataan Nabi Ibrahim mengajar Sarah, mengatakan anak ukhtu pun betul. Dia bukan suruh Sarah bohong. Aku saudaranya. Saudara dalam agama, saudara seagama. Ana muslim wahya muslimatun. Nabi Ibrahim Islam, Sarah juga Islam juga. Tak salah, tak bohong namanya. Tak bohong. Kau faham tak cerita aku ni, oi? Faham? Alright, cantik. Jadi dia pun pergi lalu dekat negara Mesir tu. Memang dia kena tangkap. Sarah pun dibawa masuk ke istana raja. Nabi Ibrahim tunggu dekat luar, berdoa pada Allah, ya Allah, selamatkanlah bini aku, ya Allah, selamatkanlah isteri aku. Lalu raja ni pun tengok Sarah. Man anti? Siapakah kamu? Ana Sarah. Saya Sarah. Wa ma alaqatuki bi Ibrahim? Apakah kaitan kau dengan Ibrahim? Maka Sarah pun ikut skrip. Apa skripnya? Ana ukhtuhu. Saya sedara dengan Ibrahim. Ke? Kau cakap betul-betul kau bini dia kan? Tak ada rupa berakhir pun bukan kau ni. Tak, ana ukhtuhu. Saya sedara dia. Saya bukan bini dia. Kau jangan tipu aku. Maka raja ni bangkit. Dia pun nak peluk Sarah. Dia nak peluk Sarah. Maka Sarah pun berdoa pada Allah. Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada engkau dan aku beriman dengan rasul engkau, dan aku tidak menghalalkan kemaluanku kecuali untuk suamiku. Ya Allah, jangan kau izinkan si kafir ini menyentuh aku. Ya Allah. Maka raja tu bila nak peluk Sarah, tiba-tiba datang satu kuasa cekik raja ni.
terangkat untuk. Maka Sarah panik. Maka Sarah kata apa? Allahumma in kunta qataltahu qalu inni qataltuhu ya Rab. Ya Allah, jangan kau bunuh raja ni, jangan kau bunuh. Kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh dia, ya Allah. Lalu dilepaskan raja tu. Raja pun duduk. Tarik nafas. Dah lega sikit, raja pun semangat. Raja bangkit kali kedua, nak peluk Sarah. Sarah berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusarit alayya hadzal kafir. Ya Allah, aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada rasul engkau, aku tidak menghalalkan kemaluanku kecuali untuk suamiku, ya Allah. Jangan izinkan si kafir ini menyentuh aku, ya Allah. Datang satu kuasa, cekik aja kali kedua. Maka raja macam nak mampu. Maka berkata, Allahumma in kunta qataltu qalu inni qataltu ya Allah. Ya Allah, jangan bunuh dia. Kalau kau bunuh dia, orang kata aku bunuh dia, ya Allah. Lalu dilepaskan raja. Terduduk untuk dia. Tak dan 3 minit, raja naik semangat baik sekali. Rupa-rupa raja ni kau tahu tak? Sarapan pagi tongkat alih power root. Tengah hari tongkat alih Power Rangers. Sebelum tidur tongkat alih power supply. Kau gila. Raja ni bangkit kali ketiga, nak peluk Sarah. Tiba-tiba Sarah berdoa lagi, Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zawji fala tusarir alayya hadzal kafir, ya Allah. Kena cekik lagi. Okeylah, letih aku kau tahu. Aku pula kena cekik banyak. Sampailah kali ketiga, keempat lah, raja kena cekik. Bila raja dah kena cekik waktu kali keempat, raja kata ni confirm. Dia kata, ukhruji, keluarlah engkau daripada istana aku, innaki syaitanah, engkau setan, kau bukan manusia. Sedap-sedap kata orang setan, kau tu bapak setan. Okay, apa kata Nabi Ibrahim? Akhirnya Sarah pun keluar daripada istana dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Cerita tu panjang tau. Di situlah bermulanya apa dia? Nabi Ibrahim bertemu dengan Hajar. Raja bengong playboy ni, dia ni setelah dia gagal menggoda ataupun mengapa-apakan Sarah, dia ni bengong, tahu tak? Bengong raja ni. Tapi dalam seumur hidup dia, dia tak pernah gagal buat jahat. Dia tak pernah gagal. Tapi inilah pertama kali dia tak berjaya. Pasal apa? Ini isteri Nabi, ini isteri Rasul. Mangkuk, oi, kau jangan main-main. Jadi raja ni malu. Dan dia campur malu, dia respect. Dia kata ni bukan orang sebarangan. Lalu raja ni pun menghadiahkan kepada Sarah seorang dayang istana, pembantu kepada Nabi Ibrahim yang akan datang. Dia pun bawa turun kan, dayang istana ni, bawa keluar. Nabi Ibrahim tengah doa, ya Allah, selamatkan isteri aku, ya Allah, selamatkan. Tiba-tiba Sarah keluar, bang, abang, okey, alhamdulillah kan. Sarah pun cerita apa yang berlaku. Lepas tu Nabi kata, ni siapa ni? Nama apa dek? Hajar. Itulah cerita macam mana Hajar ni jadi berkawan dengan Sarah. Lepas tu cerita ni panjang lagi. Coming soon. Kalau kita kena lockdown sampai Raya Haji, baru aku sama cerita ni. Kau tunggulah. Lepas Raya Haji nanti aku cerita. Kalau panjang umur kan. Alright. Harap-harap taklah kan. Meninggal aku bang kalau lockdown sampai Raya Haji. Okey, balik ke cerita kita. Maka ingat, itulah 3 kali Nabi Ibrahim pernah berbohong sepanjang-panjang hidup dia. Kali pertama apa dia? Dia kata apa? Inni saqim, aku sakit. Sebab apa sakit? Sakit tak nak tengok maksiat, tak nak tengok konsert, sakit hati dengan maksiat. Itu bukan bohong. Tapi Nabi Ibrahim kata dia bohong. Yang kedua apa dia? Dia belasah top ekong tu kan. Dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan yang pecahkan top ekong tu patung yang paling besar sekali, bukan akulah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, apabila dia kata dekat Sarah, kalau raja tanya kau siapa, cakap engkau saudara aku. Jangan cakap kau bini aku. Kalau kau cakap kau bini aku, selamat. Okey, balik ke cerita kita. Maka apa kata Nabi Ibrahim?
aku tak boleh tolong kamu semua. Aku tak boleh syafaatkan kamu kerana aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Waktu kita ni tak tahulah besok kepada macam mana. Ana nak cakap bagaimana takutnya Nabi dan Rasul di hadapan Allah. Takut yang amat sangat takut. Sampai dia tahu apa kesilapan yang pernah dia buat ketika dia hidup dulu. Kita mana pernah fikir kesilapan kita? Kita buat dono je, buat bodoh je kita kan? Okey. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Izhabu. Pergilah cari Nabi lain. Semoga Nabi lain boleh tolong kamu. Maka kita pun berlari. Pergi jumpa siapa? Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita kata apa? Ya Musa, isfa' lana ila rabbika. Wahai Musa, tolong syafaatkan kami kepada Tuhan kamu. Ala tara ma nahnu fihi al-an. Kau tak nampak ke keadaan kita macam mana teruk ni? Matahari turun keadaan sejengkal, seksa ni, tolong wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, diriku, aku tak boleh tolong. Kenapa tak boleh tolong? Anta kalimullah. Engkau kan seorang Nabi, seorang Rasul yang diberikan gelaran kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah. Tolong kami wahai Musa, tolong. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, diriku. Tak boleh tolong. Kenapa tak boleh tolong? Kenapa? Siapa tahu? Sebab apa? Siapa yang tahu? Abah bagi lollipop. Bagi cikedis. Pantai Nabi Khidir. Barang. Apa kata Nabi Musa? Li'annani qad qataltu nafsan. Betul? Ada orang jawab lah. Sebab dia pernah bunuh orang. Nah kan? Ceritanya, satu hari kan, korang tahulah cerita ni kan. Nabi Musa lah salah satunya Bani Israel yang boleh keluar masuk istana Fir'aun. Sebab dia boleh daripada kecil oleh Fir'aun. Cerita tu panjang lah, korang pun tahu cerita ni. Satu hari Nabi Musa pun turun daripada istana, pergi ke pasar nak beli barang. Sekali tengok-tengok, ada orang bergaduh. Siapa bergaduh? Bangsa Qibti. Qibti ni keturunan Fir'aun. Geng-geng Fir'aun. Sekarang kalau korang pergi Mesir, kau pergi Mesir, sampai sekarang ada bangsa Qibti. Dan Qibti ni maknanya geng-geng Masihi, orang-orang Kristian, ramai bangsa Qibti sekarang dekat Mesir. Bergaduh dengan Bani Israel. Bani Israel of course lah geng Nabi Musa. Bergaduh. Geng Bani Israel kata apa? Wahai Musa, tolong aku ni. Bangsa Qibti ni kacau aku, tolong. Nabi Musa pun pergi nak settle lah. Benda gaduh ni, benda kecoh kau ni. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Quran? Fawakazahu Musa faqada alaihi. Wakaza dalam bahasa Arab kata tolak gini. Apa gaduh ni? Kau ni gaduh alik ah. Dia tolak gitu. Ada satu riwayat kata tolak. Ada kata wakaza dengan mana? Penumbuk. Boom. Bagi banyak. Faqada alaihi, lalu meninggal terus mangkuk tu. Mati bangsa Qibti tu. Power gila kau penumbuk dia. Ada kata tolak mati. Itu nak kabarnya. Nabi Musa ni memang Nabi yang luar biasa, kuat, hebat. Kau bayang kau pernah dengar cerita tak? Nabi Musa pernah penampar malaikatul maut. Memang tipu. Hadis sahih tahu tak? Satu hari Nabi Musa ni duduk dalam rumah dia. Tengah-tengah duduk, sekali tengok ada orang. Woi, siapa kau masuk rumah aku? Penceroboh, kurang ajar kau. Tiba-tiba kan, kau dalam rumah, tiba-tiba ada orang asing masuk rumah kau. Wah, kurang ajar kau. Nabi Musa dia tak ada nasuk siasat, dia penampar terus. Dia bagi penampar kau. Baik punya. Lepas dia penampar, ting, hilang. Hilang. Bagaimana dia ni? Hilang kau tu tak? Rope-ropenya yang ditampar tu malaikatul maut. Maka malaikat pun naik bertemu Allah. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, innaka qad arsaltani ila abdan la yuridul mauta. Ya Allah, Engkau telah mengutuskan aku kepada seorang hamba
Yang dia tak nak mati, ya Allah. Kau tengok dia buat apa kat aku. Dia penampar ni. Sampai tercabut biji mata kau. Meleleh, biji mata meleleh ni. Macam mana rupa mata dia aku tak tahulah. Tapi dah hari kata jatuh mata terkeluar. Maka Allah kata apa? Faraddallahu basarahu. Maka Allah mengembalikan mata malaikat maut tu. Masuk balik kat soket mata dia. Contohlah, aku tak tahu macam mana mata dia. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat maut, kau turun balik semula. Bagi salam elok-elok. Perkenalkan diri. Cakap dekat Musa. Engkau malaikat maut. Dan khabar ke dia. Kau nak cabut nyawa dia. Cakap macam tu. Kalau dia tak nak mati, cakap aku bagi panjang lagi umur dia. Tahu macam mana panjang umur dia? Ambil bantal kejap. Contoh macam ni. Ambil lah bubu ke apa. Bubu tu ambil. Pandai. Okay, contoh macam ni. Alright. Kau nampak teddy bear ni? La la la. Okay. Maka apa kata Allah Ta'ala? Kata kepada Musa. Ni tapak tangan. Ni. Tapak tangan. Letak tapak tangan dekat bulu kambing. Contohlah. Ini kambing ni. Kambing. Biri-biri. Ni juga yang ambil biri-biri. Letak ni. Ni. Nampak ni. Belakang ni besar sikit. Belakang ni. Letak tapak tangan dekat kambing biri-biri. Lepas tu angkat. Nampak bekas chop jari aku job ni kan? Yang bekas tapak tangan ni kan? Tarik. Dan dikira berapa banyak bulu yang melekat dekat kawasan tapak tangan ni. Berapa banyak. Contoh. Dikira. 1 kira 1000. Maka Allah akan panjangkan umur Nabi Musa lagi 1000 tahun. Allahu Akbar. Lagi 1000 tahun. Bestnya. Apabila malaikat cakap gitu, wahai Musa, kalau kau tak nak mati, Allah Ta'ala suruh kau buat macam tu dekat kambing, bulu kambing. Nanti Allah Ta'ala akan bagi umur sebanyak bulu yang melekat dekat kawasan tapak tangan kau. Apa kata Nabi Musa? Cukuplah. Bal rafiqal a'la. Aku nak mati. Cukuplah. Tu Nabi Musa. Kalau kita lah bang agak-agak kau, kalau malaikat kata, Haji nak mati. Kan? Tiba-tiba agak kita kata apa? Nak mati. Kawan pun kata, boleh tak? Saya nak buat macam gitu. Kan? Kita bukan sebelah lagi boleh tak? Kan? Sebab kita takut mati. Kita tak pernah prepare nak mati. Itu nak khabar Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tak boleh tolong kita dekat padang mahsyar? Sebab dia kata dia pernah bunuh orang. Nafsi, diriku, pergilah cari orang lain. Maka kita pun berlari, tolong. Ni kat padang mahsyar punya cerita kau tu tak? Sampai akhirnya kita berlari jumpa dengan siapa? Dengan Nabi Isa alaihi salam. Bila jumpa dengan Nabi Isa, kita kata apa? Ya Isa, ishfa' lana ila rabbika. Wahai Isa, tolong syafaatkan kami kepada Tuhan kamu. Anta ruhullah wa kalimatullah. Engkau merupakan gelaran apa Nabi Isa? Ruhullah, tiupan Allah. Kalimatullah, kalimah Allah. Sebab Allah kata kun fayakun. Maka jadilah dia. Tanpa berlaku perkahwinan antara Maryam dengan sesiapa pun. Tolonglah Isa, syafaatkan kami. Apa kata Nabi Isa? Nafsi. Diriku. Aku tak boleh tolong. Kenapa tak boleh tolong? Sampai dekat Nabi Isa, dalam hadis sebut apa? Walam yazkur zamban. Dia senyap. Dia tak kata. Dia tak sebut apa kesilapan yang pernah dia buat. Yang dia ni tak boleh tolong kita. Kenapa? Walam yazkur zamban. Kau tahu apa kesilapan Nabi Isa? Ulama kata Nabi Isa tak sebut, tapi dia tak mampu nak tolong. Sebab apa? Bagi dia kesilapan dia yang paling besar nak dibandingkan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Dia paling besar sekali kesilapan. Apa kesilapan tu? Ulama kata apabila orang-orang Kristian menyembah mak dia dan dia sendiri menganggap sebagai isteri Tuhan dan anak Tuhan. Itu Nabi Isa diam, tak kata apa, takut sangat. Apa kata Nabi Isa? Pergilah, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita pun berlari jumpa Nabi Muhammad. Kita kata apa? Ya Muhammadun, isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi minal ya wahai Muhammad, tolong syafaatkan kami. Kau tak nampak kami teruk sangat ni ha? Apa jawapan Nabi Muhammad? Ya Rabb, ummati. Wahai Tuhanku, umatku. Maka Nabi Muhammad pun sujud di bawah arash. Allahu Akbar. Dia bersujud. Masa Nabi Muhammad sujud tu, Nabi Muhammad bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tasbih yang tak pernah digunakan di atas muka bumi. Kita sekarang ni kan, kalau kita kata apa, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ada lagi Allah apa pula. Tapi dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar, ada tasbih yang tak pernah dia dengar di telinga kita, akan diilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lama sujud di bawah arash, bersujud dan berdoa, bertasbih pada Allah. Maka Allah kata apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, berikan syafaat. Engkau boleh berikan syafaat. Apa kata Nabi? Rabbi ummati. Ya Allah umatku. Tu cerita ummati. Alang-alang tercerita ummati ni kan, korang dah biasa dengar kan? Tak apalah, nak ulang ni bagi yang tak pernah dengar. Itu yang Nabi SAW sebut perkataan ummati bila di padang mahsyar. Bukan ketika Nabi nak wafat. Ya, yang kita biasa dengar daripada kecil, cerita bila Nabi nak wafat, Nabi kata ummati. Nabi pun wafat. Cerita tu tak betul. Yang confirm, Nabi sebut apa? Nabi buat gini jadi Nabi. Ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma birrafiqil a'la ma'a rafiqil a'la. Nabi pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara riwayat yang terkenal, yang sahih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pun ayat ataupun ada pun yang cerita Nabi sebut ummati, itu cerita Syiah. Kau jangan percaya. Bukan Nabi tak pernah sebut ummati. Ada, Nabi ada sebut, tapi bukan ketika nak wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai dapat syafaat umat Nabi? Ramai. Harap-harap kita semua berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Okey, balik ke cerita kita. Jauh dah kita pergi tafsir kita ni kan, yang semalam tu. Kenapa macam tu? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ayat 37 surah Abasa wa Tawalla. Kenapa? Kerana setiap manusia di kalangan mereka pada hari tersebut, yauma idzin, pada hari tersebut, sya'nun yughnihi, ada urusan yang dia kena selesaikan. Nafsi kau aku. Okey, jadi dia cerita kat sini ada riwayat cerita Sayyidatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala an Anas bin Malik qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Sayyidina Anas bin Malik cerita, satu hari Sayyidatina Aisyah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, inni sa'ilutuka an hadithin. Inni sa'ilatuka an hadithin fatukhbirani anta bihi. Aisyah kata, aku nak tanya kepada engkau ya Rasulullah tentang satu hadis, maka kau ceritakan kepada aku. Qala, Nabi kata, in kana indi minhu ilmun. Tengok Nabi ni
sallallahu alaihi wasallam, dia punya warak kan. Dia tu Nabi, dia Rasul tahu. Bila Aisyah kata, aku nak tanya soalan ni, Nabi kata, kalau aku ada ilmu, kalau aku tahu, aku jawablah. Ini nak khabarnya waraknya Nabi. Kalau kita ni semua benda nak jawab, macam kau pandai sangat. Poyo kita ni. Ni adab Nabi ni. In kana indi minhu ilmun. Mana kalau aku tahu, aku jawablah. Subhanallah. Nabi pun tawaduk bang. Kita ni semua benda nak jawab. Qalat, apa kata Aisyah? Ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru rijalu? Macam mana dihimpunkan orang lelaki di padang mahsyar? Nabi kata, hufatan uratan. Dalam keadaan hufat berkaki ayam. Uratan, telanjang bogil bulat. Jadi semua orang telanjang bogil dekat padang mahsyar. Dalam hadis kata, orang yang mula-mula dipakaikan pakaian di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim yang mula dipakaikan pakaian? Wallahu alam. Ada ulama kata dengan sebab dia terbakar kan, baju terbakar masuk dalam api itu, maka Allah ganti dengan pakaian dekat padang mahsyar. Wallahu alam. Thumma tazartu sa'atan faqalat. Tak lama kemudian Aisyah tanya pula, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarun nisa'u? Macam mana pula orang perempuan dihimpunkan di padang mahsyar? Kalau orang lelaki tadi, Nabi kata telanjang bogil. Perempuan, Nabi kata kadzalika hufatan uratan, sama juga. Perempuan pun berkaki ayam, bertelanjang bulat. Apa kata Aisyah? Qalat wa sawatahu min yaumil qiyamati. Wa sawatahu, mana malunya dekat hari kiamat. Malulah kan, tak pakai baju, tak pakai duit, tak pakai apa, pampers tak pakai apa. Apa kata Nabi? Wa an ayyi syai'in wa an ayyi dhalika tas'alin. Kenapa kau cakap macam tu wahai Aisyah? Innahu qad nazala alayya ayatun la yadurruki kana alayki thiyabun aw la yakun. Nabi kata telah diturunkan kepadaku ayat. Ayat ni cerita engkau ada pakaian ke, engkau tak ada pakaian pun, kau sama ada ke engkau ada pakaian ke, engkau tak ada pakaian ke, tidak mudarat pada engkau. Apa kata Aisyah? Ayat apa tu ya Rasulullah? Allah berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari tu korang takkan dah nak tengok orang kiri kanan, nafsi engkau aku. Engkau aku atas dunia nak tengok orang terbojol biji mata gitu. Kat padang mahsyar dah tak ada. Dekat padang mahsyar ni Allah Taala tarik, orang kata tak ada nafsu, tak ada perasaan malu, ditarik belaka. Kita dilahirkan, kita dihidupkan semula di padang mahsyar macam mana kita dilahirkan daripada perut mak kita. Okey, habis. Nak habis dah ayat ni. Allah berfirman, wujuhun yawma idzim musfirah. Wajah-wajah mereka pada hari tersebut musfiratun, bercahaya. Siapa ni? Orang-orang beriman. Dhahika, harap-harap kita termasuk sekali insya-Allah. Amin. Dhahikatum mustabshirah. Dalam keadaan gelak ketawa, mustabsyirah, gembira. Ni semua orang beriman, ahli syurga. InsyaAllah kita semua masuk syurga belaka. Amin. Di waktu yang sama, ada satu kumpulan. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada satu kumpulan manusia, wajah-wajah mereka diselaputi dengan ghabarah. Ghabarah makna apa? Debu-debu api neraka. Tarhaquha qatarah, diselaputi. Qatarah ai zulmatun wa sawadun, diselaputi dengan kegelapan, kehitaman. Muka kau masa atas dunia putih melepak, modeling, muka kau bersepah tepi jalan, orang buat model, buat apa, buat papan iklan, putih melepak lah kau ni, macam iklan berebut ambil muka kau. Besok kalau kau tak beriman pada Allah, dekat hari akhirat hitam legam kau. Sebaliknya, kalau kita ni atas dunia, muka tak handsome, gelap gelita, kan? Negro lah contoh, kan? Orang-orang gelap, tapi hati bersih, beriman pada Allah, warak, sebagainya. Maka orang ni besok putih melepak muka dia macam Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dia tak mati lagi, Nabi dah dengar bunyi tapak kaki dia dalam syurga. Maka Allah kata apa? Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan wajah-wajah mereka pada hari tersebut diselaputi dengan debu-debu. Tarhaquha qatarah, diselaputi pula dengan warna yang gelap, mana debu hitam, debu api neraka. Siapakah mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka lah orang-orang kafir
yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Habis penafsiran kita pada malam ni. Alright, kita tengok pada soalan-soalan yang ada pada malam ni. Sabar. Ambil lah. Hijau ni jauh. Itu betul ni hijau. Okey, soalan kita. Janganlah tanya anak orang, anakku ramai. Kau nak belanja ke? Lockdown sampai raya haji tak, gurau je. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buatlah kuliah online. Doa-doalah aku rajin. Sarah kahwin dengan Nabi Ibrahim, memanglah dah kahwin lama dah dengan Nabi Ibrahim Kak oi. Okey. Kebanyakan Nabi ada hidup sezaman kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Kebanyakan Nabi ada hidup sezaman kecuali Nabi. Macam mana ni? Contoh macam Nabi Musa dan Khidir. Ya betul lah. Dalam sezaman tu kadang-kadang ada 2 orang Nabi, ada 3 orang Nabi. Macam Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Okey. Macam-macam jawapan korang kan. Nabi Musa pernah nak minta tengok Allah, pernah nampak orang. Okey dah tu, dah jawab dah tadi. Lek. Kita ada hadiah malam ni. Siapa lah ada dapat hadiah? Okey, soalan. Ustaz, saya pernah dengar yang datang pergi minta syafaat kat para Nabi tu adalah di kalangan ulama'. Bukan ulama' je, kita-kita semua. Semua-semua kita ni cari syafaat lah ke? Ustaz, umat manusia kat padang mahsyar nanti akan cari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Muhammad je ataupun semua Nabi? Wallahu alam. Dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dia hanya cerita 5 orang tu lah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lah sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul, insya-Allah semoga kita semua dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Bawa lagi. Semua tu doa belaka. Orang yang tidak telanjang di padang mahsyar dengan amalannya, perbanyakkan puasa. Tak, semua togel belaka. Kitab apa anda pakai? Ada letih aku jawab. Anda pakai kitab tafsir Jalalain, Sawi Syarah Jalal ala Hasyiati Jalalain dan Ibnu Katsir. Amalan di dunia untuk menjaga kita di padang mahsyar. Semua amalan najis, paling penting beramal bersedekah. Tu antara amalan yang paling bagus, terbaik dekat padang mahsyar besok. Betul ke Ustaz beza umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar? Mukanya bercahaya pasal wuduk. Baru aku nak sebut tadi. Ya, ada orang tanya kan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal umat dia. Nabi kata apa? Aku kenal umat aku ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Aku kenal umat aku dengan sebab kesan berwudu. Jadi kita ni bila kita jaga wudu, muka kita bercahaya. Nabi kata faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesiapa yang boleh memanjangkan ghurrah ni, maksud gini, ni kalau kau ambil wudu kan, contohlah ambil wudu bismillah, nawaitu raf'al hadath asghari, kita wudu. Ghurrah ni sejauh mana air pergi ni dia panggil ghurrah. Jauh. Kalau kau basuh kepala kan, jangan kau ambil air ciput dia, nanti kepala kau je atromen kat orang macam itu bercahaya.
Ni atromen ni. Jadi biar banyak. Macam tu air. Biar putih melepak kepala kau berterang-terang. Tangan gitu juga. Ghurrah ni maknanya kalau kau ambil wuduk kan. Ambil wuduk sampai ke bawahnya. Ghurrah. Jadi sepanjang-panjang tangan kau ni bercahaya. Gitu. Kaki macam tu juga. Jangan sampai ke peha pula. Itu mandi. Jadi ghurrah ni makna kesan wuduk. Nabi kata, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang boleh memanjangkan dia punya ghurrah, kesan wuduk dia, maka buat. Maka Nabi akan kenal kita di padang mahsyar dengan sebab kesan wuduk kita. Ustaz, dekat padang mahsyar nanti matahari sama ke dengan mati yang sekarang ni? Aduh, mana aku tahu. Sekarang pun dah besar bapak bang, oi. Kat padang mahsyar lagi lah besar bapak. Macam mana nak dapat syafaat Nabi di padang mahsyar? Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Kanak-kanak yang mati sebelum balik turut sama dekat padang mahsyar ke dan dihisap? Yang pertama, yang budak balik ni confirm lah diorang takkan kena hisap. Tapi bagaimana keadaan diorang dekat padang mahsyar? Wallahu a'lam. Cara Nabi bagi syafaat macam mana? Sapu kepala ke? Mana sapu kepala? Nabi cakap lah kan, Nabi bagi syafaat. Yang tenggelam dalam tanah siapa? Siapa pula tenggelam kau ni? Bukan tenggelam dalam tanah. Itu Qarun. Itu cerita Nabi Musa kan, Qarun yang tenggelam dalam tanah. 70 orang yang otomatik mati syurga. Wah, nanti kita cerita kan. Yang dapat tu Ukasyah bin Mihsan. Ustaz, di padang mahsyar orang kafir pun berlari. Orang kafir wallahu alam. Orang kafir memang confirm tak dapat lah. Yang dapat ni orang beriman saja. Sebab tu kat padang mahsyar kan dipisahkan antara orang kafir, ashabul yamin orang beriman, ashabul shimal orang kafir. Tapi dalam orang beriman ni ada orang munafik. Dia menyorok bersama dengan orang beriman. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Maka diasingkan pada hari tersebut orang-orang yang kafir. Diasingkan antara orang Islam dengan orang kafir. Berapa lama tempoh Nabi bersujud sebelum bagi syafaat? Wallahu a'lam bisawab. Ana tak tahu, Syekh. Ustaz berapa berlaku dukhan dulu ke atau kemarau 3 tahun dulu? Dukhan ni yang last sekali lah. Dukhan ini lepas pada Dajjal, tak silap panah. Ya. Nak tanya, Nabi Isa bukan dah jadi umat Nabi ke bila dia turun pada akhir zaman? Ya, Nabi Isa menjadi umat Nabi SAW di akhir zaman. Kita dah sebut tadi macam mana Nabi Muhammad kenal kita sebagai umat Nabi. Nabi kenal dengan sebab kesan wuduk. Nabi kenal kesan wuduk tu lah umat Nabi SAW. Nama raja yang nak peluk Sarah tu tak tahu, tapi geng-geng raja-raja dekat Mesir. Macam mana orang gila dekat sana? Tunggulah besok kat padang mahsyar. Dekat padang mahsyar semua makhluk ada. Ya, ada. Makhluk ada, manusia ada, jin ada, setan ada, haiwan pun ada. Semua ada. Semua kena. Tak ada seorang pun terlepas. 5 golongan, bukan 5. 6. Kan? 7. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang mendapat naungan arash. 7 golongan. Anda sebut tadi, Nabi kenal umat dia dengan sebab kesan berwuduk. Macam mana cara mencintai Allah dan Rasul? Cintai Allah dan Rasul senang je. Ikut segala arahan Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Begitu juga dengan arahan Nabi SAW. Nama raja tu anda tak tahu. Memang tak sebut. Kenapa pula Syiah berkata Nabi Muhammad pernah mengungkap umati padahal bukan sebaliknya, hanya berlaku. Ceritanya panjang. Ya. Sebab dalam riwayat tu Syiah cakap Nabi meninggal dalam rumah Fatimah, sedangkan riwayat itu tak betul. Nabi wafat dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Israiliyat. Alah, banyak dah hari-hari cerita Israiliyat. Israiliyat macam cerita tu lah. Apa nama? Nyamuk masuk dekat telinga Namrud. Adakah semua orang jumpa Nabi Muhammad? InsyaAllah. Yang dapat syafaat Nabi bermula 70,000. Kemudian diberikan lagi syafaat tu.
Kenapa kita nak minta syafaat dengan Nabi-Nabi lain? Kenapa tak begitu pada Nabi Muhammad? Kau tanya aku pula. Besok kat Padang Mahsyar kau tahulah macam mana. Dan memang gitu dia punya keadaannya. Ustaz, kalau mandi hadas kat dalam bilik air yang disekadikan dengan tandas, boleh ke atau haram? Apa haram pula? Mandi je lah. Okey, YB Kidir. Ustaz di Padang Mahsyar sebelum dihisap, semua akan rasa beratus tahun mungkin, atau ada yang rasa sekejap saja berdasarkan amalan masing-masing. Ya, betul. Inilah satu benda yang luar biasa, yang pelik dekat Padang Mahsyar. Orang kafir, dia akan rasa Padang Mahsyar tu lama sangat, seksi amat sangat. Manakala orang beriman, yang baik, yang soleh, dia punya hisap tu Nabi kata lebih pendek daripada sembahyang sunat 2 rakaat. Macam mana tu? Kau bayang orang kena hisap panjang ni, menggigil, melolong, menjerit teruk sangat hisap dekat Padang Mahsyar. Orang beriman, dia dihisap selama 2 rakaat sembahyang sunat aja. Kau tengok macam mana. Kau jangan tanyalah, aku tak tahu, ni kerja Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala angkat Nabi ke Al-Isra wal Mi'raj, orang tak boleh terfikir kan. Tapi gitulah kuasa Allah Ta'ala yang subhanallah. Al-asila jahizatun. Okay. Ustaz, adakah umat sebelum Nabi Muhammad tidak berwuduk? Wallahu alam. Ada wuduk mereka, mungkin lain caranya. Muka ustaz pun glowing. Wiwit. Kau ni ada je. Bid'ah belaka lah tu. Apa ni? Orang jaga wuduk glowing lah woi. Sangat lama sampai orang sebelah cakap kita hidup di dunia sehari 2 hari saja. Ya. Ustaz, kita minta syafaat dulu ke? Kita pergi minta minum di Telaga Kausar dulu. Syafaat dulu. Dah dapat syafaat, boleh layak minum di Telaga Kausar. Kalau tak dapat syafaat, macam mana nak minum kat Telaga Kausar? Ustaz, Nabi Muhammad bagi syafaat di Padang Mahsyar nanti, masa tu telah dihisap ke belum? Belum hisap lagi. Ustaz, betul ke jumlah orang masuk syurga tanpa hisap 70,000 akan ditambah di Padang Mahsyar nanti? Betul ke Nabi minta lebihkan jumlah? Ana pernah dengar riwayat tu, tapi ana belum jumpa lagi nas hadis dia. Dia kan Nabi kata, Nabi sebut apa? Umat aku akan masuk syurga tanpa hisap selama 70,000. 70,000 ni takkan kena hisap, free of charge, first class. Kau tahu? Tapi lebih tu ada ke tidak? Ana pernah dengar riwayat mengatakan Allah buka kuota tu lebih, bukan 70,000, bahkan lebih lagi. Dan bagi anak benda itu tidak mustahil. Sebab apa? Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku melangkaui segala-galanya. Allah ni, dia cipta kita bukan untuk dihumbankan dalam neraka. Semoga kita semua masuk syurga belaka, insya-Allah. Amin. Berapa hari di Padang Mahsyar? Yaumun ka alfi sanatin mimma ta'udun. Lama. Ustaz, kalau ambil wuduk dalam keadaan bogel, boleh ke? Makruh. Kita semua akan lihat Nabi sujud. Ya. Kalau ibu keguguran 6 minggu, kira baby boleh jumpa kat sana, insyaAllah boleh jumpa. Ustaz, nanti kat Padang Mahsyar dapat buka malam macam mana? Nanti kita cerita. Sampai ke surah tu nanti kita cerita pasal buka malam. Ustaz, orang mati syahid perang akan turun ke syurga tanpa blok atau kena duduk dihisap. Itulah, diorang semua kena hisap, tapi Allah Ta'ala akan bagi tak sama layanan di Padang Mahsyar tak sama. Kita nak cakap lebih-lebih pun kita tak hidup lagi zaman tu. Tapi insya-Allah Allah pun mudahkan. Okey, kita stop dulu soalan-soalan, nanti anak akan PM last bawah tu nanti anak akan check. Okey, kita pergi kepada quiz kita. Alright, jadi malam ni sekali lagi Min Syam sedia berbesar hati untuk sponsor hadiah. Okey, bersiap sedia dengan soalan yang pertama. Malam ni ini apa ni? Zaitunatin, minyak zaitun. Ada 60 biji. Siapa makan handsome macam aku. Wiwit. Kulitnya glowing.
Okey. Berapakah berapa lama? Cerita ni Israeliat. Tapi tak apalah. Kan kita buat kuis. Dan apa pun. Kuis. Berapa lamakah nyamuk duduk dalam kepala Namrus? Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. La, 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 la. Berapa lamakah nyamuk duduk dalam kepala Namrus? Cepat. 40 apa? 40 apa kak? Oi, 40 apa kak? Oi. Hamran Sulaiman 40 hari. Kita bagilah Salma Hashim ya. Tadi Salma kata. Salma Hashim dah jawab 40. Tapi dia tinggal hari. Okeylah aku bagi kat Salma lah. Ni kan kroni tau. 40 hari. Okey. Pemenang pertama Salma Hashim. Tulis. Soalan kedua. Relax, sabar. Ada lagi 2. Soalan kedua. Ini pun senang gila soalan ni. Kau tak jawab memang nak matilah. Tak payah jawab lah. Dah habis dah. Dah habis dah. Internet kau lambat. Kau kena duduk Syaklam. Internet cepat. Soalan kedua. Udahlah jawab bang. Udahlah tu. Walau kesiannya. Banyaknya pahala. 40 Yelah tu. Alhamdulillah. Rezeki kau lah Salma. Oi. Okey. Udahlah. Okey, soalan. Sebutkan secara dengar soalan ni. Satu lagi. Ada kita. Sebutkan secara tertib nama-nama nabi yang kita cari syafaatnya di padang mahsyar secara tertib. Cepat. Start daripada Nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Bla. Cepat. Laju tap. Dua je ke? Lagi 2 lah. Macam tu lah. Wah, tengok Rafi. No, laju gila. Adam, no Ibrahim. Okey, dah menang. Muhammad Rafi Ismail. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Apa laju gila kau type siut. Tangan kau ada berapa ni? Muhammad Rafi Ismail ya. Muhammad Rafi Ismail berjaya memenangi sebotol minyak zaitun. Ya, insya-Allah kau makan muka kau glowing macam aku. Ki. Alright, soalan last sekali. Aduh. Sah. Okey. Ini soalan tafsir. Apakah makna firman Allah Ta'ala? Udahlah tu jawab. Oi, udahlah tu. Allah banyaknya pahala korang. Bagus-bagus tu. Lah orang parit bunta lambat sangat jawabnya tu. Mudah-mudahlah tu. Hawa oi. Okey, soalan last Terima kasih jawab. Dah pahala. Okey, dah. Soalan terakhir. Korang ingat kan? Allah berfirman, apa makna ayat ni? Fa idza ja'atis sakhah. Khalah. Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Apa makna sakhah? Cuba aku tercekik. Apa sejuklah wahai api? Kau betul bang. Nikmat apa lagi yang didustakan? Apa barang kau? Penang lambat jauh lagi. Apa benda ni? Bukan bang, bukan. Itu ya narukuni badan wasalaman. Bukan. Sejuklah wahai api. Bukan. Fa idza ja'ati sakhah yauma yafirrul Sabiha. Oi, kau ni jawab. Okey. Tiupan sangkakala. Dah tanya teriakan kejap. Sabihan kau bagi orang kan, Sabihan? Kita bagi memekak-mekak. Okeylah. Abdul Majid. Okey. Yelah. Sakhah ni jeritan. Yelah tu. Tak apa. Makulun.
Abdul Majid. Ya, sakha ni dengan mana jeritan sangkakala yang memekakkan telinga. Betul. Okey. Terima kasih semua yang jawab. Terima kasih banyak. Ya. Pian baru nak tengok Pian. Tak payahlah Pian. Dia nak habis dah Pian. Sabar je lah kau ni. Okey, insyaAllah kita bertemu lagi pada siaran malam besok. Cuma last sekali malam ni. Korang dijemput masuk ke page Geng Ustaz. Page Geng Ustaz. Geng Ustaz pun geng aku jugalah. Semua geng yang kita orang yang bersama dengan ulama-ulama. Jadi sama-samalah kita support page tu untuk kita bersama dengan gerakan Islam, untuk kita bersama dengan orang-orang yang alim, insya-Allah. Terima kasih yang jawab semua. Terima kasih. Ada lagi jawab. Terima kasih banyak besar pahala korang. Ya, insya-Allah sehingga bertemu lagi malam besok. Malam besok ayat apa? Ayat Selasa kan. Kita bertemu balik tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Ya, besok kita pergi jumpa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertemu lagi aku di qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyaklah kau soalan, 10 soalan. Lari bajet bang oi. Okey. Jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Nak keluar rumah baca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Dan Nabi kata al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da. Sehingga bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah